Dia tengok patung sultan yang jatuh tu tadi seakan-akan bangun dengan sendirinya. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much. Thank you for your support. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe di bawah sekarang. Dan jangan lupa untuk tekan sekali butang loceng. So that next time kalau Pika upload video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. So, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang 3 kisah seram yang berlaku di negeri Melaka. So, without wasting our time, let's get started. Kisah yang pertama, Muzium di Melaka. Okey, untuk kisah yang pertama ni, Pika akan bahagikan kepada 2, iaitu kisah yang pertama berlaku dekat Muzium Kesultanan Melayu Melaka dan kisah yang kedua pula berlaku dekat Muzium Samudra. Okey, untuk kisah yang pertama ni, diceritakan yang ada seorang staf kepada Muzium Kesultanan Melayu Melaka ni yang kononnya pada malam tu dia kena buat rondaan. Jadi dia dan juga seorang lagi kawan dia ni pun berjalanlah dekat sekitar Muzium Kesultanan Melayu Melaka tu. Dan lepas tu dia cakap dekat kawan dia ni, rasa macam nak pergi ronda dekat kawasan Balairung lah. Okay, dekat kawasan yang orang kata macam main yang ada sultan semua tu kan. So kawan dia kata, okey jom. Lepas tu diorang pun pergilah dekat sana. Dan tiba-tiba dia rasa macam nak main-main lah pula kan dekat kawasan tu. Dia pergi dekat kawasan sultan. Lepas tu kan korang akan nampak yang macam ada ramai patung-patung kat depan tu, yang kononnya macam nak bagi ufti dekat sultan tu kan. Dan lepas tu laki ni pun dia pergi dekat patung sultan. Lepas tu dia macam main-main tau dengan rambut sultan tu. Rambut patung tu lah. Diusap rambut tu. Lepas tu dia pun macam berlakon yang dia ni seolah-olah seorang sultan yang sedang bertitah. So dia cakap lah dekat patung-patung yang ada dekat depan dia tu, dia tak nak ufti bentuk macam ni sebab sekarang dah zaman moden. Lepas tu dia gelak-gelak. Okay, dia kata better tak nak ni, better tak nak tu. You know, macam main-main berlakon macam tu kan. Dan sekali tiba-tiba dia dapat rasa macam ada satu angin tau. Dan dia dapat rasakan macam ada satu bisikan betul-betul dekat sebelah telinga dia. Dan bisikan tu pula dia dengar macam ni. Diperkenankan daulat tuanku. Jadi disebabkan dia terkejut sangat dengar bunyi bisikan yang macam tu, dia pun terus macam terkejut. Dan lepas tu dia pun tertolaklah patung sultan tu. Sebelum dia pun melarikan diri bersama dengan kawan dia. Okey. So masa dia nak melarikan diri tu, masa tu dia sempat lagi toleh ke belakang tau. Dan masa tu dia terkejut lagi sekali sebab dia tengok patung sultan yang jatuh tu tadi seakan-akan bangun dengan sendirinya. Itulah, jangan main-main lagi dengan patung kat dalam tu. Untuk kisah yang kedua ni pula berlaku dekat Muzium Samudra, iaitu muzium yang korang nampak bentuk dia tu macam kapal tu kan. Kononnya ada seorang lelaki ni yang juga pekerja dekat sana. Dia ni kenalah tunggu beberapa kontraktor ni untuk siapkan kerja penyelenggaraan lah dekat kapal tu, dekat muzium tu. Sampailah waktu malam. Dan dalam sekitar pukul 10.30 malam macam tu, semua kontraktor tu pun dah siap buat kerja. So masa tu dia pun pergilah kunci pintu muzium semua tu kan. Dan masa dia tengah pakai kasut tu, kan muzium Samudra tu kan dia macam kayu semua kan. Dia dapat dengar bunyi macam ada orang naik tangga tau. So dia terkejut lah. Dan bila dia toleh, sekali dia nampak betul-betul berdiri dekat atas tangga kayu tu adalah seorang lelaki yang pakai baju Melayu zaman dulu. Baju Melayu Kesultanan Melaka dulu-dulu punya, yang kain macam kain songket. Lepas tu siap bertanja, ada samping bagai. Dan benda tu pula pandang tepat dekat mata dia tau. Macam tenung dekat dia. Sebelum sekali benda tu pun pusing dan masuk right dalam kawasan muzium tu. Maksud dia masuk dalam muzium tu balik. So lelaki ni disebabkan dia sangat terkejut, dia pun teruslah lari turun. Keesokan harinya, bila dia pergi balik dekat Muzium Samudra tu, dia sangat terkejut sebab dia tengok dekat luar tu kan, ada 2 patung tau. Dan kedua-dua patung tu pula tengah macam tunjuk ke arah laut.
Dia macam kan orang yang tengah discuss macam okey kita akan jajah tempat ni macam tu. Katanya salah satu daripada patung tu adalah patung Panglima Awang. So sebabkan dia rasa takut and at the same time dia takut bos dia marah, dia pun terus angkat kedua-dua patung tu masukkan balik ke dalam Muzium Samudera tu. Kisah yang kedua, UiTM Lendu. Okey, UiTM Lendu ni memang sangat terkenal sebagai tempat yang kononnya banyak sangat benda mistik yang berlaku dekat sana. Beberapa tahun lepas pernah viral tentang satu kejadian di mana ada budak perempuan ni sempat tangkap gambar, dan bila diperhatikan dekat belakang dia tu kan, ada macam satu kelibat seakan-akan seorang puteri dengan pakaian zaman dulu yang tengah menari dekat atas tasik. Dan mereka panggil puteri itu sebagai Puteri Tun Fatimah. Sempena nama tasik dekat dalam UiTM Lendu tu. Dan benda tu memang selalu menghantui budak-budak yang ada dekat sekitar UiTM Lendu, sebab banyak kes yang mereka kongsikan yang mana mereka nampak puteri tu menari dekat atas air, atas tasik tu pada waktu malam. Dan antara pantang larang dia ialah jangan sesekali tegur, sebab kalau tak puteri tu dia akan terus datang dekat korang. Macam tu lah lebih kurang. Dan selain tu juga antara benda yang famous berlaku dekat sana ialah semester sebelum Pika masuk sana, ada beberapa senior yang menceritakan, dia kata benda ni adalah kisah benar. Ada satu hari tu ada budak perempuan dekat Kolej Tun Putih, dia panjat tangki Tun Putih tu, lepas tu dia menjerit dekat atas tu. Okay, dia kata kalau kau ganggu aku lagi selepas ni, aku akan terjun. So maksudnya kat situ budak perempuan tu sebenarnya dirasuk oleh something yang tak suka budak-budak tu datang mengganggu tempat dia. Dan lepas tu juga senior-senior ni pun bagilah amaran ataupun pantang larang jangan sesekali ada budak yang berani bermain dekat sekitar tangki Tun Putih tu. Tapi banyak-banyak kes yang berlaku dekat UiTM Lendu, yang paling seram bagi Pika ialah kisah yang berlaku dekat diri kita orang sendiri. Yang mana salah seorang pada kawan kita orang tu dalam bilik tu, roommate kita orang adalah seorang yang agak lemah semangat sikit lah. Okay, yang mana dia pernah kena rasuk, pernah histeria. Kononnya benda tu follow dia balik bersama kita orang balik Kolej Tun Merah lepas satu kejadian yang mana kita orang lalu jalan Masjid Tanah pada waktu malam, waktu maghrib. Dan lepas tu benda tu terbang depan kita orang tahu. Pika masa tu tengah drive, Pika nampak benda tu dan benda tu follow kita orang. Follow kawan kita orang yang lemah semangat tu. Dan sejak daripada tu banyak sangat gangguan yang berlaku dekat dia. Dan yang paling Pika ingat sampai sekarang ialah di mana satu malam ni Pika balik daripada library. Dan lepas tu Pika bila buka pintu bilik kan, Pika terkejut sebab tengok dia dekat atas jadah tengah mengaji tapi menangis teresak-esak. So Pika tanyalah, kenapa kau menangis weh? So dia pun cerita. Dan at the same time dia tunjuk-tunjuk bawah katil tau. Pika tanya, kenapa dengan bawah katil tu kan? So dia cakap, bayangkan benda tu mengusik dia sampaikan masa dia tengah solat, masa dia nak sujud tu kan, sekali benda tu macam intai dia daripada bawah katil tau. So korang bayangkan benda tu mengganggu sampai tahap macam tu. Dan pernah juga kita orang bila nak tidur, kita orang pusing tengok dia kan, sekali kita orang nampak ada something tau berdiri dekat belakang dia, macam tengah tengok dia tidur gitu. Dan pernah juga kita orang bila nak tidur rasa macam orang main rambut. Memang banyak sangat kejadian yang berlaku dekat Tun Merah dekat masa tu. Seram tak? Tapi sekarang mungkin tak ada apa-apa kot, sebab sekarang Kolej Tun Merah tu dah pun jadi kolej budak lelaki. Kisah yang ketiga, Lebuh AMJ. Okey, Lebuh AMJ ni adalah singkatan bagi lebuh ataupun Jalan Alor Gajah Melaka Jasin. Okey, dan jalan ni memang sangat terkenal di kalangan orang Melaka sebagai satu jalan yang agak seram. Okey, di mana mereka banyak sangat kongsikan kejadian-kejadian pelik yang pernah berlaku dekat sana. Antaranya kadang-kadang ada yang kongsi mereka kata mereka nampak ada warung yang dibuka pada waktu malam tau. Dan bila dia orang stop, macam ada satu kisah ni, driver lori, dia kata masa tu tiba-tiba dia rasa macam lapar gila. So sekali tu kan dia nampak dekat kawasan Lebuh AMJ tu ada satu warung ataupun gerai yang masih dibuka. Masa tu jam dah pun menunjukkan pukul 2 pagi. Mula-mula dia rasa pelik, tapi sebab dia rasa lapar, so dia pun just stop lah dekat situ. Dia pun turun dan dia pun order lah makanan.
Lepas tu masa tu dia pun tengoklah dekat sekitar gerai tu kan, sebab yang menjaga gerai tu seorang je, iaitu makcik yang sangat tua. Lepas tu dia pun tengoklah macam decoration dekat dalam gerai tu kan, dia macam gerai yang zaman-zaman dulu punya. Okey, dia memang dah banyak kali rasa pelik, tapi dia sebabkan dia rasa lapar, so dia teruskan makan je. Okey. Dan lepas tu dia pun balik. Dan keesokan harinya macam tu, bila dia lalu balik jalan tu sekali kan, dia teringatlah gerai yang dia stop pada malam tu. Dan bila dia lalu kan, kawasan yang dia makan tu sebenarnya penuh dengan semak tau. Dan pernah juga ada kes yang dikongsikan ada orang macam satu family stop dekat situ makan. Dan sekali ni salah seorang tu tertinggal beg. So diorang macam patah balik. Bila diorang patah balik kan, sekali beg tu diorang tengok ada dekat kawasan semak tau. So maksudnya kedai makan tadi tu tak wujud pun. Cerita yang kedua pula ialah macam ada seorang lelaki ni, dia kongsikan pada malam tu ada 2 buah kereta tau. Satu kereta dia dengan family dia, lagi satu kereta makcik dia. Mereka ni nak bertolak daripada Johor balik ke Melaka. So bila sampai dekat area Pagu, makcik dia kata korang geraklah dulu, kita orang akan gerak later kan. So dia pun tak apalah. Dan lepas tu dia pun ambil lah lalulah dekat Lebuh AMJ tu. Masa itulah bermulanya kisah seram yang mana lepas dia bayar tol, bila dia nak lalu simpang tu kan, sekali dia nampak sebelah kiri jalan ni ada seorang perempuan yang tengah berdiri tau. Dan tiba-tiba perempuan tu macam melintas jalan dan macam terbang gitu depan dia. Dia kata muka tak nampak, cuma dia kata rambut sangat panjang dan macam pakai baju warna putih. Dan lagi seram ialah benda tu terbang depan kereta dia ni, kiri kanan jalan tau. Kemudian makcik dia pula kena benda yang sama dekat tempat yang sama, cuma benda yang makcik dia nampak ni berlainan sikit. Macam yang tadi lelaki tu nampak macam bentuk perempuan dengan rambut panjang, baju putih macam tu kan. Yang macam makcik dia nampak ni pula adalah bentuk macam bola, saiz dia sama besar dengan tayar motosikal. Okey, dan bila diorang dah berkumpul balik dekat rumah, barulah masing-masing pun menceritakan kejadian yang berlaku dekat diorang. Rupanya benda yang mengganggu diorang tu mungkin benda yang sama, dekat jalan yang sama, cuma bentuk je dia berubah. Dekat laki tu dia tunjuk bentuk perempuan, dekat makcik laki tu dia tunjuk bentuk bola api. So, antara 3 kisah yang Pika ceritakan ni, mana yang korang macam first time dengar? Okay, mungkin korang boleh kongsikan dekat komen di bawah. Okay, so jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share kalau korang nak. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bersama dengan butang loceng. So that next time kalau Pika buat video baru, korang terus dapat notification daripada Pika. Okay, so selepas ni Pika akan menceritakan tentang 3 kisah seram yang berlaku di Kuala Lumpur pula. So, apa pun terima kasih sangat-sangat sebab korang sudi menonton video Pika untuk kali ini. Dan Pika harap Pika akan dapat jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.